Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan darab dan bahagi perpuluhan. Kita lihat dulu standard pembelajaran. Pada akhir proses pembelajaran, murid akan dapat mendarab dan membahagi perpuluhan dengan nombor bulat dan perpuluhan yang hasilnya adalah sehingga 3 tempat perpuluhan. Baiklah, sekarang kita lihat contoh soalan. Okey, soalannya adalah 24/3 darab 5/6 bahagi 9 sama dengan. Baiklah, untuk operasi bergabung, murid perlu peka dengan simbol dan juga operasi yang digunakan. Sekiranya ada simbol kurungan, murid perlu dahulukan operasi yang ada dalam kurungan dahulu. Untuk soalan ini, tak ada simbol kurungan. Tetapi dia ada simbol darab dan juga bahagi. Seperti mana yang kita dah belajar sebelum ni, darab dan bahagi adalah, kedua-duanya adalah raja. Jadi kita boleh buat ikut urutan. Kita buat ikut urutan sahaja. Okey, sekarang ni kita akan buat darab dahulu, kemudian diikuti dengan bahagi. Baiklah, sekarang cikgu akan mendarab nombor ini. Okey, kita darabkan 24/3 dengan 5/6. Cikgu akan gunakan bentuk lattice. Okey, 24/3 darab dengan 5/6. Kemudian kita buat petak seperti biasa. Kita gariskan dia. Pastikan murid-murid garis dengan betul. Okey, lukis garisan dengan betul. Baiklah, sekarang kita darabkan 3 dengan 5. Okey, 3 darab 5 adalah 15. Seterusnya 4 darab dengan 5, 20. 2 darab dengan 5, 10. 3 darab lagi dengan 6. 3 darab 6 kita akan dapat 18. 4 darab dengan 6, 24. Kemudian 2 darab 6, 12. Kemudian kita tambahkan nombor yang berada di dalam kotak. Okey, yang ni hanya ada nombor 8. Jadi kita tulis 8. Seterusnya kita lihat ni. 5 tambah 1 tambah 4. Kita akan dapat 10. Sifar letak di bawah, 1 naik atas. Kemudian 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, kita akan dapat 4. 4 tambah 2, 6. Seterusnya kita lihat lagi. 2 tambah sifar tambah 1, 3. Kemudian yang ni ada nombor 1 saja. Jadi kita salinlah nombor 1 tu. Seterusnya bila kita sudah darabkan, kita perlu salin semula jawapan dia. Okey, 1, 3, 6. Sifar 8. Salin ikut anak panah yang dibagi. Kemudian jangan lupa untuk letak titik perpuluhan. Bagaimana cara untuk kita letak titik perpuluhan? Okey, kita lihat pada soalan semula. Okey, untuk nombor yang pertama, ini adalah nombor 1 tempat perpuluhan. 1 tempat perpuluhan. Kemudian nombor yang kedua ni adalah, macam mana cara kita nak tahu nombor tu dia berapa tempat perpuluhan? Kita tengok selepas titik ada berapa digit. Okey, ada 1, maksudnya selepas titik tu dia ada 1 nombor, jadi 1 tempat perpuluhan lah. Kemudian 5/6, selepas titik ada 1 nombor, 1 digit. Jadi kita tulis 1 tempat perpuluhan. Kemudian 1 tambah 1, kita akan dapat 2 lah. Jadi nombor ni, jawapan ini mesti ditulis dalam bentuk 2 tempat perpuluhan. Kerana 1 tambah 1 kita akan dapat 2. Bilang dari belakang. 1, 2 titik. Jadi kita letak titik tu sebelum nombor sifar. Jadi kita akan dapat jawapan 136,8. Baiklah, seterusnya kita buat lagi operasi yang kedua, iaitu bahagi. Okey, kita tulis lagi. Jawapan tadi kita ambil, kita salin semula 136, hasil darab tadi tu 136
perpuluhan sifar 8 bahagi dengan 9. Baiklah, sekarang kita lihat 1 tak ada dalam sifar 9, kemudian 13 pun tak ada, jadi kita pilih nombor 9. Seterusnya ke atas ni kita tulislah jawapan dia. 1, kemudian kita tolakkan. Okey, 13 tolak 9 kita akan dapat 4. Seterusnya kita tulis sifar, turunkan 6. Okey, 46 tak ada dalam sifar 9. Jadi kita pilih 45. Okey, 45. Okey, kat atas ni kita tulis 5. Kemudian jangan lupa letak titik. Seterusnya kita tolakkan. 6 tolak 5 kita akan dapat 1. 4 tolak 4 kita dapat sifar. Turunkan nombor sifar tu. 10 tak ada dalam sifar 9. Kita pilih 9. Di atas jangan lupa tulis jawapan. Kemudian kita tolakkan dia. Kita akan dapat 1. Seterusnya 8. Okey, 18 ada dalam sifar 9. Jadi kita tulis jawapan di atas tu. Kemudian kita tolakkan. Dia tak ada, baki. Jadi jawapannya adalah 15.12. Baiklah, seterusnya kita lihat contoh soalan yang seterusnya. 9.385 bahagi 2.5 darab 8 sama dengan. Baiklah, untuk soalan ini, operasi yang digunakan adalah bahagi dan juga darab. Bahagi dan juga darab kedua-duanya adalah raja. Jadi kita boleh buat saja ikut urutan. Okey, kita lihat operasi pertama yang digunakan, operasi bahagi. 9.385 bahagi dengan 2.5. Kalau kita tengok kat sini, ini adalah pembahagian nombor perpuluhan dengan nombor perpuluhan. Untuk memudahkan kita bahagi, kita perlu tukarkan dulu 2.5 ini kepada nombor bulat. Bagaimana cara kita nak tukar 2.5 ini kepada nombor bulat adalah dengan cara kita gerakkan titik. Kita nak gerakkan titik ke mana supaya dia jadi nombor bulat? Supaya nombor 2.5 ni dia jadi 25. Jadi titik ni kita perlu gerakkan ke belakang. Kita perlu gerakkan ke belakang sekali. Ataupun kita gerakkan sekali tu maksud dia kita perlu darabkan dengan 10. Kita perlu darab dengan 10. Jadi 2.5 darab 10 kita akan dapat 25. Kita dapat 25. Cikgu tulis kat atas tu. Okey, kemudian nombor yang kat depan ni pun kita perlu darabkan juga dengan 10. Sebab nombor 2.5 tadi kita dah darab dengan 10. Yang kat depan ni pun kita perlu darabkan dengan 10. Kita perlu gerakkan titik sekali juga ke belakang. Kita perlu gerakkan sekali ke belakang. Dia akan jadi 9 perpuluhan. Dia akan jadi 93.85. Okey, yang ni dia akan jadi 93.85. Okey, sekarang kita buat dulu 93.85 bahagi dengan. Okey, kita buat 93.85 bahagi dengan 25. Bahagi dengan 25. Okey, sekarang ni cikgu dah tulis kat tepi tu sifar 25. Jadi kita boleh bahagi terus. Okey, murid perlu tulis sifar 25. Okay, sekarang kita lihat 9 ada tak dalam sifar 25. Okey, 9 tak ada dalam sifar 25. Kita lihat 93 ada tak dalam sifar 25. Okey, 93 pun tak ada. Jadi kita pilih 75. 75. Okey, jangan lupa tulis jawapan dekat atas. 3. Kemudian kita tolakkan 3 tolak 5 tak boleh, kita pinjam
Sini kita dapat 8, kemudian yang ni 13. Okey, 13 tolak dengan 5 kita dapat 8. Seterusnya 8 tolak dengan 7, jawapannya adalah 1. Kemudian kita turunkan 8. Okey, lihat 188 tak ada dalam sifir 25, yang ada 175. Jadi kita tulis 175. Ke atas tu kita tulis jawapan dia 7. Kemudian kita tolakkan. 8 tolak 5, 3. 8 tolak 7, 1. 1 tolak 1, sifar. Kemudian kemudian kita turunkan nombor 5. Okey, turunkan nombor 5. 135 tak ada dalam sifir 25. Yang ada 125. 125. Kita tulis jawapan dekat atas. Kemudian kita tolakkan. Okey, kita tolakkan 5 tolak 5 sifar. 3 tolak 2, 1. Kemudian 1 tolak 1 dapat sifar. Baiklah, bila kita dah bahagi, kita akan dapat baki 10. Untuk nombor perpuluhan, sekiranya ada baki, kita perlu bahagi sehingga dia tak ada baki. Okey, jadi macam mana cara kita nak buat? Kita perlu tambahkan sifar di belakang ni. Perlu tambah dulu sifar. Okey, tambah 1 sifar. Kemudian kita turunkan sifar tu. Jadi kita dapat 100. Okey, 100 kita lihat ada tak dalam sifir 25? Okey, ada. Jadi kita tulis 100. Di atas kita tulis jawapan dia adalah 4. Jadi kat sini kita tolak lah. Jadi tak ada baki lah. Seterusnya, bila kita dah dapat jawapan tadi, kita perlu darabkan. Okey, kita darabkan 3.754 darab dengan 8. Okey, darab dengan 8. Bila darab dengan 8, darab dengan nombor 1 digit. Kita nak cepat, kita boleh guna bentuk lazim lah. 3.754 darab dengan 8. Okey, kemudian kita buat 4 darab 8. Kita dapat 32. 3 naik atas. 5 darab 8, 40. 40 tambah 3. Kita akan dapat 43. Okey, 4 naik atas. 7 darab 8, 56. 56 tambah dengan 4. 66 naik atas. 3 darab 8 adalah 24. 24 tambah 6, kita dapat 30. Okey, seterusnya bila dapat jawapan, jangan lupa letak titik perpuluhan. Macam mana nak letak titik perpuluhan? Kita lihat. Okey, nombor yang pertama ada 3 tempat perpuluhan. Tengok lepas titik tu ada berapa nombor? Ada 3 nombor, jadi 3 tempat perpuluhan. Nombor 8 tak ada titik perpuluhan, jadi tak perlulah. Jadi, kita kena tulis jawapan tu dalam 3 tempat perpuluhan. Jadi kita bilang dari belakang 1, 2, 3. Kita letak titik kat sini. Letak titik sebelum sifar. Kita letak titik sebelum sifar. Jadi kita akan dapat jawapan 30.032. Contoh soalan yang seterusnya, 52.6 darab kurungan 6 bahagi 1.2 sama dengan. Baiklah, kita lihat soalan ini, dia ada simbol kurungan. Bila ada simbol kurungan, kita perlu selesaikan operasi di dalam kurungan dahulu. Maksudnya kita perlu buat operasi bahagi dahulu. Tapi untuk soalan ni, dia bahagi melibatkan nombor perpuluhan. Jadi macam mana cara untuk memudahkan kita untuk membahagi? Kita perlu tukarkan nombor perpuluhan ini kepada nombor bulat. 1.2 tu macam mana cara kita nak jadikan dia 12? Supaya dia jadi nombor bulat, cara dia adalah kita perlu darabkan 1.2 ini dengan 10. Ataupun kita perlu gerak titik 1 kali ke belakang. Jadi yang ni akan jadi 12. Kemudian yang nombor 6 dekat depan ni pun kita perlu darabkan dengan
10 juga. Sebab tadi 1.2 tu kita darab dengan 10. Jadi 6 ni kita perlu darab juga dengan 10. Jadi kita akan dapat 60 lah. Seterusnya 60 tu kita perlu bahagikan dengan 12. Jadi perlu bahagikan dengan 12. Kita buat 60 bahagi dengan 12. Jadi kita perlu buat sifir 12 lah. 12, 24, 36, 48, kemudian 60. Kita dah jumpa 60 kat situ. Okey, jadi kita tulis 6 ni tak ada dalam sifir 12. Jadi kita pilih 60. Okey, kita pilih 60. Kita tulis kat atas ni adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kat sini adalah 5. Tak ada baki, kita tolak dia tak ada baki. Di jawapan tadi, hasil bahagi tadi adalah 5. Seterusnya kita buat darab ni lagi. Darab ni kita buat, kita tulis 52.6 darab dengan 5. Buat bentuk lazim sahaja sebab darab dengan 1 digit saja kita buat bentuk lazim. Okey. Kemudian kita darabkan macam biasa, 6 darab 5, 30, sifar letak di belakang, 3 naik atas. Kemudian 2 darab dengan 5, 10, 10 tambah 3, kita akan dapat 13, 1 naik atas. Kemudian 5 darab 5, 25, 25 tambah 1 jadi 26. Okey, kemudian kita nak letak titik perpuluhan, kita lihat, okey, nombor yang pertama ni 1 tempat perpuluhan, nombor yang kedua tak ada titik perpuluhan, jadi jawapan dia ni mesti 1 tempat perpuluhan. Kita bilang dari belakang 1, kemudian titik lah, letak kat sini titik. Jadi jawapannya adalah 263. Ataupun kita nak tulis 263 perpuluhan sifar pun boleh juga. Okey, jadi itu sahaja penerangan cikgu untuk hari ini. Untuk operasi bergabung ni, darab dan bahagi perpuluhan, apa yang murid perlu beri perhatian adalah kepada simbol yang digunakan untuk ayat matematik yang dia bagi tu. Sekiranya ada simbol kurungan, murid perlu selesaikan operasi yang berada dalam simbol kurungan dahulu. Okey. Itu sahaja daripada cikgu. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan ni dapat difahami oleh semua. Sekiranya murid tak faham, boleh ulang tayang balik video yang cikgu tunjukkan. Itu sahaja untuk hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.